Isu kewangan NSFC masih berlarutan. Apa nak jadi dengan NSFC 100 tahun tapi masalah-masalah macam ni masih berlaku lagi. Sebelum kita teruskan video ni, topik Piala Presiden ni, skuad Piala Presiden, aku nak bagi tahu korang hari ni Altrajang berada di Lands and People, kedai kopi Lands and People. Mereka membenarkan, mengizinkan Altrajang untuk membuat rakaman video dekat sini. Terima kasih kepada owner Lands and People, Ijat. So, dapatlah minum kopi. Okey, ke perkara yang lebih serius. Aku rasa korang semua dah tahu yang Negeri Sembilan ada masalah keuangan musim ni, melibatkan pasukan senior dan juga pasukan di bawah. Cuma apa yang berlaku kepada skuad Piala Presiden ni, aku rasa terpanggil untuk menyiasat, dan setelah siasatan dijalankan, agak tragis jugalah nasib yang menimpa pemain-pemain skuad Piala Presiden kita. Mereka sebelum ini ketika berdepan krisis keuangan ni, NSFC berdepan krisis keuangan, gaji tersangkut selama 2 bulan. Senior team dan juga pasukan bawahan ni. Kemudian pada waktu itu perlawanan semua masih berlangsung, pemain-pemain ni masih memberikan yang terbaik, dan aku rasa Altrajang pun ada buat video hari itu perjalanan skuad Piala Presiden daripada semifinal berdepan Selangor dan juga final untuk first leg yang kita buat final. Jadi selepas menyaksikan perlawanan semifinal tu, aku rasa skuad Piala Presiden Negeri Sembilan ada hati dia orang bermain untuk lencana di dada, aku rasa. Dan kita berjaya kalahkan Selangor walaupun seri 3 sama secara aggregate. Kita kalahkan Selangor menerusi away goal dalam perlawanan yang cukup dramatik second leg. Apabila skuad Piala Presiden ni layak ke final, mereka akan menerima bonus sebanyak RM75,000 daripada MFL. Dan menurut siasatan yang aku jalankan, siasatan yang Altrajang jalankan, bonus itu dikatakan akan digunakan untuk membayar gaji yang tertunggak lah. Namun selepas duit tersebut masuk ke akaun NSFC, pemain-pemain ni ataupun pasukan skuad Piala Presiden ni, semua yang terlibat masih belum menerima wang ganjaran itu. Aku faham kalau ada yang tanya, betul ke wang ganjaran akan diberi kepada pemain ataupun dapat kepada kelab dan terpulang kepada kelab untuk buat apa saja? Tapi menurut siasatan yang kami jalankan, dikatakan wang itu sepatutnya dijadikan untuk bayaran gaji yang tertunggak dan juga ada sedikit imbuhan lah kepada skuad Piala Presiden. Namun masih belum sampai dan kita masih belum tahu ke mana perginya wang tersebut, dan dikatakan juga perjalanan ke final itu penuh berliku sebab kontrak skuad Piala Presiden, pemain-pemain skuad Piala Presiden ini tamat pada hujung bulan 10, dan final untuk perlawanan Piala Presiden berdepan JDT itu 2 hari bulan November. Jadi kalau mereka ke Johor ketika itu, akan pergi tanpa kontrak lah. Jadi selepas rundingan dibuat, pasukan NSFC bersetuju melanjutkan kontrak sebulan lagi. Namun bayaran gaji untuk bulan 11 tu masih belum dapat lah, dan kita dah nak habis bulan 12. Yang kita boleh tarik nafas lega sikit untuk pemain-pemain skuad Piala Presiden ni adalah gaji 2 bulan yang tertunggak tu dah dilangsaikan. Tapi kita pun tahulah gaji pemain Piala Presiden ni tak adalah banyak, tak adalah besar kan. Yang aku dapat tahu tak sampai 2,000 pun sebulan. Ketika tak ada gaji tu, dikatakan pemain-pemain ni makan nasi bujang selepas training, hanya makan Maggi. Dan kita simpatilah sebab kebanyakan mereka duduk di asrama dan bukan duduk bersama keluarga. Jadi ada sedikit kesukaran lah di situ untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan sebelum difahamkan, sebelum bertolak ke Johor untuk aksi second leg final tu, para ibu bapa bersependapat untuk tidak membenarkan anak-anak mereka membuat perjalanan ke Johor sebab ialah tak ada kontrak. Jadi kalau apa-apa berlaku, siapa yang akan tanggung masalah-masalah tu kan. Dan kita lega sedikitlah apabila kontrak itu disambung 9. Cuma itulah, menurut sumber-sumber yang datang kepada kami,
Pemain-pemain sebenarnya berasa kecewa sebab mereka tak rasa dihargai dengan apa yang telah mereka lakukan untuk pasukan NSFC. Sebagai underdog, mara ke final, kita tewaskan Selangor pada aksi separuh akhir. Aku rasa sangat-sangat menakjubkan. Kita punya striker Danish yang meletup tiba-tiba, kemudian dipancing oleh JDT. Jadi terlalu banyak perkara yang macam tak masuk akal. Dan ketika melepas perlawanan semifinal tu, difahamkan juga yang tidak dihargailah sumbangan mereka untuk mara ke final tu, dan mereka dimaklumkan yang pasukan berdepan dengan masalah kewangan, jadi harap bersabar. Dan aku tak rasa, aku personally bila mendengar cerita-cerita macam ni, aku tak rasa itu sesuatu yang wajar lah, sebab sedah budak-budak ni dah main tanpa gaji dan berjaya mara ke final, setidaknya kau ucap tahniah ataupun mungkin bagi sedikit sumbangan penghargaan, ada buat makan-makan ke kan untuk meraihkan kejayaan diorang. Tapi benda itu tidak berlaku. Kita simpatilah dengan nasib yang perkara yang menimpa pemain-pemain skuad Piala Presiden ni. Aku rasa masih belum selesai tunggakan gaji sebulan tu, dan wang imbuhan tu yang dikatakan akan diberikan, bukan, aku tak tahu lah berapa jumlah yang nak diberikan, tetapi dikatakan akan diberikan kepada pasukan, masih belum dapat. Jadi macam mana kita nak tengok bola sepak Negeri Sembilan maju? Sebab kalau kita ingat balik kejayaan pada tahun, aku boleh cakap ni golden years untuk Negeri Sembilan adalah pada 2009 hingga 2011, apabila kita pergi menang 2 Piala Malaysia, menang 1 Piala Sumbangsih, menang 1 Piala FA, dan tunjang utama pasukan itu adalah skuad Sukma pada 2004. Maknanya kita masih perlukan pemain-pemain muda ni untuk diberi peluang naik ke atas. Tetapi kalau perkara-perkara seumpama ini berlaku, aku tak rasa pemain-pemain akan bersemangat untuk naik, untuk meneruskan karier mereka. Aku tak rasa ibu bapa pun akan rela tengok anak-anak mereka tersiksa sebegini. Jadi kalau dah jadi macam tu, susahlah kalau kita nak tengok bola sepak Negeri Sembilan maju kan. Aku harap perkara ni dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum berakhirnya tahun ini, sebab akan dengar-dengar cerita akan berlaku pertukaran pengurusan. So pendapat aku, sebelum berlakunya pertukaran tu, harapnya pengurusan musim ini dapat selesaikan secepat mungkin lah. Aku sentiasa berharap perkara ini tak berulang, tetapi sejarah sentiasa berulang pula. Itu masalahnya sekarang. Sepanjang menyokong, menyaksikan, menonton bola Malaysia, perkara sama ni masih berulang. Sampai bila kita nak hadap benda-benda macam ni? Dan kita secara tak langsung, benda ni membunuh karier-karier pemain-pemain muda ni yang ada talent, yang ada bakat. Dalam nak kekalkan pemain susah, bila ada pemain tak dihargai pula. Jadi pengurusan, kepada mereka yang bertanggungjawab, harap-harap ambil peduli, ambil berat, ambil kisah. Sebab at the end of the day, sebelum awak tu pengurusan NSFC, sebelum mereka ni pemain NSFC, sebelum semua jawatan-jawatan ni ada, kita masih manusia dan sifat kemanusiaan tu kena ada. Aku rasa cukup, agak panjang juga kesian editor nak edit. Jadi sekali lagi aku cakap, kita berada di Lands and People Coffee. Terima kasih owner Lands and People kerana membenarkan kami merakam video di sini. Mungkin kita akan lebih kerap berada di sini lah kot untuk rakaman-rakaman video. Kita tengok macam mana. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.